Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, semoga kita sihat-sihat sahaja sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Muslimin, muslimat yang saya hormati sekalian, hari ini adalah telah pun masuk hari yang ke-11 kita umat Islam menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ya. Jadi telah pun berlalu 1/3 daripada Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan. 1/3 telah berlalu, hanya berbaki kepada kita 2/3 sahaja lagi Ramadan, ya. Jadi alhamdulillah, bagaimanakah 1/3 ini telah berlalu, ya. Apakah yang kita telah sibukkan diri kita selama 1/3 Ramadan yang telah berlalu ini? 10 hari dah berlalu. Kita sibuk apa sebelum ni? Adakah kita sibuk untuk memenuhi agenda-agenda nafsu, ataupun kita terus sibuk, ya, untuk memenuhi agenda iman dan agenda takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya? Adakah kita sibuk menguruskan makan minum kita pada bulan Ramadan ini? Maklum sajalah, bulan Ramadan semua anak-anak nak makan yang sedap-sedap, ya. Untuk memastikan yang baru nak belajar puasa tadi seronok dengan ibadah ini, kita pun layan dengan makan yang sedap-sedap, ya. Alhamdulillah, ini adalah pahala juga, ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, adakah kesibukan kita dengan makanan dan minuman yang sedap-sedap ini sehinggakan sehinggakan menyebabkan kita lupa untuk memikirkan secara serius tentang agenda iman, ya. Habis 10 hari kita sibuk nak masak apa, ya, semua walaupun PKP, semua kedai berbaris sekarang kalau nak beli barang, ya. Kita nak beli ikan yang besar, nak beli udang yang besar, ya, semua yang besar-besar semuanya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru kepada diri saya juga dan diri kita semua, marilah kita sama-sama meneruskan agenda iman dan takwa, ya. Bersederhanalah dan berpadalah dalam kita meraihkan kehendak nafsu dan juga agenda nafsu. Kerana nafsu ini dia tidak akan habis, tuan-tuan, ya. Dia tidak akan tamat, ya. Kalau fasa yang pertama Ramadan kita penuhi dia dengan makan sedap-sedap, layan dia dengan makan sedap-sedap, ya. Fasa yang seterusnya dia tidak akan tamat di situ. Dia akan bersambung. Fasa selepas ini fasa yang lebih mendekati hari raya, ya. Fasa sebelum ini selepas ini kita akan tengok pula kita sibuk untuk menyiapkan juadah kuih-kuih raya, ya, biskut-biskut raya. Walaupun kita dijangka berhari raya dalam suasana PKP, ya, walaupun telah dilonggarkan tapi masih lagi dalam suasana PKP, ya. Kita pun sibuk juga, ya, kepala kita, nafsu kita memang sibuk juga nak buat biskut raya, kan. Dia lagi akan jadi lebih sibuk bila fasa terakhir Ramadan nanti. Walaupun PKP, kita sibuk juga nak melayan baju-baju raya sehingga malam raya sekalipun kita masih sibuk untuk menyiapkan segala benda yang tidak selesai lagi untuk hari raya. Jadi macam yang saya sebut tadi, bahawa agenda nafsu ini tidak akan tamat dengan cepat, ya. Bahkan dia akan bertambah dan bertambah, ya. Bahkan dia akan memberi lagi kita idea-idea bernas, ya, di dalam kita nak menjayakan agenda nafsu ni tadi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, marilah kita bijak mengurus nafsu, ya. Mari kita bijak mengurus nafsu dan marilah kita menyibukkan diri untuk mengurus keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana matlamat puasa ini adalah untuk mengisi ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita dah banyak kali bacakan ayat ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun, ya. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat kamu sebelum berpuasa. Mudah-mudahan kamu akan beroleh takwa. Jadi ingat, agenda puasa kita ialah takwa. Bukannya agenda puasa kita ialah memenuhi dan menjayakan agenda nafsu, ya. Wa'iyyazubillah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, satu hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang nafsu dan keserakahan syaitan ini, ya. Keserakahan syaitan ini, dia kata as-sawmu junnah. Rasulullah SAW menyebut dalam sebuah hadis, Nabi menyebut as-sawmu junnah. Puasa ini adalah perisai. Qala, maka Nabi menyambung, inna syaitana yajri min ibnu Adam majriyad dam. Sesungguhnya syaitan itu akan masuk ke dalam diri anak Adam itu melalui saluran darah dia. Ya. Fayudayyiqu majarihi, maka marilah kita sempitkan saluran darah tadi, ya, saluran tempat syaitan bermaharajalela dalam diri kita ni tadi. Dengan cara apa? Bil jau'i was-saum, dengan cara kita berlapar dan kita berpuasa. Maka laluan syaitan tadi, laluan nafsu tadi akan menjadi sempit, ya, akan menjadi sempit dalam diri kita. Begitulah cara yang diajarkan oleh Nabi untuk kita mendidik nafsu, ya, untuk kita tidak melayan nafsu dengan keserakahannya, tetapi kita mendidik dan mengawal dia dengan baik, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hari ini bersama saya lagi dalam slot 20 minit siri Yuk Mengaji bersama Ustazah Umi. Kita akan bincangkan beberapa persoalan fiqh berkenaan dengan puasa dan berkenaan dengan Ramadan. Hari ini insya-Allah saya jadualkan kita akan bincang tiga masalah fiqh lagi. Yang pertama saya akan bincang ialah untuk orang yang berpuasa, apakah hukumnya apabila kita pergi klinik dan kita kena injek, kan? Orang yang berpuasa yang mengambil injection, ya, ketika dirawat di hospital ataupun di klinik-klinik. Baik, apa hukumnya? Adakah puasanya batal ataupun bagaimana? Ya, baik. Di dalam fiqh ini, injection ni kita kena tengok apakah tujuan utama injection kita diberikan oleh doktor. Adakah tujuan tadi untuk memberi ubat? Ya, maknanya bila memberi ubat dia akan masukkan masukkan jarum tadi ke dalam salur darah kita untuk memasukkan antibiotik, ya, ataupun untuk memasukkan ubat-ubat untuk meredakan demam, kan, untuk meredakan kepanasan demam dan sebagainya. Itu untuk tujuan perubatan yang pertama, ya. Yang kedua, tujuan yang kedua ialah untuk memberikan kekuatan pada seorang tadi. Yang ini biasanya doktor akan memasukkan vitamin, masukkan kalsium ke dalam badan kita untuk kita jadi lebih kuat. Ataupun tujuan yang ketiga, injection ini bertujuan untuk memberi tenaga kepada orang yang sedang sakit tadi. Contohnya doktor akan masuk glukos dan lain-lain untuk memberi tenaga. Jadi ada tiga tujuan tadi. Kita kena faham apakah prosedur yang doktor nak buat pada kita. Sekiranya doktor nak masukkan dalam badan kita antibiotik, ataupun ubat untuk meredakan demam, meredakan kepanasan badan dan sebagainya, maka ulama bersepakat bahawa puasa seorang tadi tidak batal, ya. Kerana tujuan ubat tadi adalah untuk meredakan kesakitan dan dia tidak mengganggu maksud puasa, ya, tidak mengganggu maksud puasa. Maksudnya kita masih lagi lapar, kita masih lagi dahaga, walaupun kita diberikan ubat tadi, ya, dia tidak ganggu, dan suntikan tadi tidak masuk ke dalam kerongkong, ya, suntikan tidak masuk ke dalam kerongkong, jadi dia tidak mengganggu apa-apa maksud puasa, maka puasa tidak batal sekiranya injection tadi untuk tujuan memberikan ubat, memasukkan ubat ke dalam badan kita. Itu yang pertama. Baik, sekiranya injection diberikan untuk tujuan memberikan kekuatan, tambah vitamin,
ataupun untuk bagi kalsium ke sebagainya, ini juga sama dengan hukum yang pertama. Ulama bersepakat bahawa hukum puasa dalam keadaan yang kedua ini tidak batal kerana dia tidak mengganggu maksud puasa. Pesakit tadi masih tetap lapar, masih tetap dahaga dan masih tetap tidak bertenaga. Maksudnya dalam keadaan asal lah, jadi puasa tidak batal. Baik. Adapun untuk tujuan yang ketiga, iaitulah untuk memberi tenaga. Untuk memberi tenaga, doktor akan masuk glukos contohnya. Jadi apabila ubat tadi masuk, glukos tadi masuk ke dalam badan pesakit tadi, kesannya dia akan jadi lebih cergas. Dia akan jadi lebih kuat. Dia akan jadi lebih aktif, tak lembik macam sebelumnya, kan? Jadi bila dia dah jadi kuat, dah jadi aktif, apakah hukum puasanya? Adakah puasanya batal atau bagaimana? Maka jawapannya di sini ulama telah berselisih pandangan. Berselisih pandangan. Pandangan yang pertama, ulama mengatakan bahawa batal puasa tadi kerana tujuan kepada ubat tadi, injection yang diberikan tadi telah pun menyebabkan si pesakit tadi dia menjadi aktif, dia menjadi segar, dia mendapat tenaga. Jadi dia bila mendapat tenaga, maka dia telah mengganggu maksud puasa. Yang mana sepatutnya maksud puasa tadi dia lemah, dia lapar, dia penat, tapi bila dia masuk ubat tu, masuk glukos tu, dia jadi sihat, dia jadi cergas. Jadi pandangan yang pertama, ulama mengatakan bahawa batal puasa seseorang tadi bila injection tadi masuk untuk injection yang diberikan tadi untuk memberikan tenaga kepada pesakit tadi. Itu pandangan yang pertama. Adapun pandangan ulama yang kedua dalam perkara ini ialah ulama mengatakan bahawa puasanya juga tetap tidak batal. Pandangan yang kedua tetap mengatakan bahawa puasa tidak batal dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, tidak batal kerana ubat tadi ataupun glukos tadi tidak masuk melalui kerongkong dan tidak masuk ke dalam perut si pesakit. Itu alasan yang pertama. Dia tidak masuk ke dalam rongga badan yang terbuka, iaitu dia tak masuk ke dalam kerongkong dan tidak masuk ke dalam perut. Dia tak masuk dalam perut. Dan yang kedua, walaupun betul kesan kepada injection tadi dia akan menyebabkan si pesakit menjadi lebih aktif, si pesakit menjadi lebih segar, betul. Tetapi mengikut pandangan yang kedua, itu tidak mencukupi. Itu tidak mencukupi. Kenapa tidak mencukupi? Kerana si pesakit masih lagi merasa dahaga. Si pesakit masih lagi merasa lapar. Dia cuma ada tenaga je, dia cergas je. Tetapi dia masih lapar sebab perut dia, sebab apa tadi bahan yang dimasukkan ke dalam badan dia tadi tidak masuk ke dalam perut. Jadi perut dia masih lapar, dan kerongkong dia memang masih dahaga lagi. Jadi dia tidak lagi mengganggu maksud puasa. Jadi dia tidak dikira lagi. Walaupun memang betul dia cergas, tetapi tidak mencukupi kerana si puasa tadi masih merasa lapar dan masih merasa dahaga. Cuma bezanya dia lebih bertenaga. Jadi kalau isu masih bertenaga ni, isu bertenaga ni ada banyak sebab untuk menjadikan seorang yang berpuasa tadi bertenaga. Antara sebabnya ialah, cuba tuan-tuan, puan-puan perasan tak, kalau kita rasa lemah tengah hari, rasa macam panas kan, rasa macam tak larat, kita pun pergi mandi. Mandi. Bila kita mandi, lepas mandi tu rasa cergas sikit. Rasa aktif sikit. Jadi tapi dia tetap tak makan dan dia tak minum kan. Cuma dia mandi saja. Jadi mandi juga akan menjadikan dia lebih cergas. Jadi bagi ulama yang mengatakan puasanya tetap tidak batal, ibarat tadi injection yang memasukkan tenaga dalam badan seseorang hanya menyebabkan seorang itu aktif, sama macam seorang tadi mandi. Sama macam seorang tadi mandi untuk mendapatkan kecergasan, tetapi perutnya masih lapar, kerongkongnya masih dahaga. Jadi dia masih tidak mengganggu maksud puasa itu tadi. Oleh yang demikian, pandangan yang kedua ini adalah pandangan yang lebih cenderung
yang lebih dekat dengan maksud puasa, iaitulah orang yang dikenakan injection dan memasukkan tenaga. Tenaga, saya sebutlah tenaga, mungkin istilah ni doktor-doktor tak setuju saya punya istilah ni. Saya tak apa istilah yang betul ni. Dia memasukkan injection ni, memasukkan tenaga. Saya bagi contoh, masuk glukos dalam badan kita, menyebabkan kita ada tenaga, maka dia tetap tidak membatalkan puasa seseorang tadi. Jadi itu adalah untuk kes yang pertama berkenaan dengan isu apa? Isu injection. Isu injection. Boleh jelas tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Kita pergi kepada hukum yang kedua. Saya suka untuk memilih hukum ini untuk memilih isu ini. Iaitulah dia menyebut bahawa adakah orang yang melakukan maksiat batal puasanya? Orang yang melakukan maksiat batal ke tidak puasanya? Contoh maksiat apa? Contoh maksiat ialah apabila dia berpuasa tetapi dia tak solat. Puasa tapi tak solat. Solat subuh tak solat, zuhur tak solat, sah ke tidak puasanya? Ataupun seorang tadi berpuasa tetapi dia tetap mengumpat. Tetap juga mencaci, tetap menghina, tetap bergaduh dengan orang, tetap leza, kan? Jadi orang yang macam ni puasanya bagaimana? Sah ataupun tidak? Batal atau tidak puasa orang macam ni? Jadi maksiat yang dilakukan yang saya sebutkan tadi, meninggalkan solat dengan sengaja, puasa tapi tinggal solat, puasa tapi tetap masih mengumpat lagi. Ini semua kategori dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Jadi macam mana? Batal tak puasa? Hatta kalau dia berpuasa tetapi dia membunuh, dia mencuri, batal atau tidak puasanya? Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana bila kita perhatikan kitab-kitab fiqh, sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, saya menggunakan kitab fiqh rujukan Dr. Yusuf Qardawi, Fiqh Siyam Yusuf Qardawi. Bila kita amati, masya-Allah, kita lihat bagaimana ulama begitu teliti dalam meletakkan hukum. Dan saya sangat tertarik dengan satu zaman, iaitu zaman salafus salih, zaman 3 kurun yang pertama yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ulama-ulama pada ketika itu, sahabat dan tabi'in, berfatwa dalam perkara ini. Masya-Allah. Kalau kita bayangkan kita hidup pada zaman tersebut, bagaimana bersih dan murninya orang-orang pada zaman tersebut berpuasa, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana kita melihat puasa yang pada rohnya adalah, matlamat akhirnya adalah untuk membina sikap takwa. Matlamat akhir pada puasa tadi ialah untuk menyucikan diri, membersihkan jiwa, menguatkan iman dan akhirnya mencapai satu tingkat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa yang matlamatnya begini rupanya, dia tidak hanya dapat dicapai dengan begitu mudah sekali. Dengan mudah-mudah saja boleh dicapai, tidak. Tetapi bagaimana generasi awal begitu struggle dalam berpuasa, sehingga kita boleh melihat bila mereka mengeluarkan fatwa-fatwa, subhanallah, kita boleh bayangkan hebatnya puasa zaman itu. Hebatnya puasa generasi sahabat dan salafus salih serta tabi'in ini, tuan-tuan. Baik, bagaimana bila seorang tadi berpuasa untuk tujuan tadi, untuk tujuan keimanan, bersihkan jiwa, bersihkan diri, kan, la'allakum tattaqun ini tadi, maka wajib ke atas orang yang berpuasa ini untuk kita menjaga puasanya daripada rosak, untuk menjaga puasa kita daripada batal. Batal dalam erti kata bukan hanya batal sebab makan dan minum sahaja. Itu bagi satu orang ulama, dia kata, seorang ulama nama dia Maimun bin Mahran, seorang tabi'in, dia menyebut bahawa inna ahwanus saum, dia kata puasa ni paling ringan, paling senang nak buat, kacang goreng lah, kan. Paling senang puasa ni nak buat ialah tarkut ta'am wa syarab, meninggalkan minum, itu paling senang nak buat untuk puasa. Itu paling ringan puasa ni tadi. Jadi maknanya puasa bagi faham orang-orang tabi'in dan sahabat ni, puasa tu dia ada tingkat dia. Tingkat yang pertama yang paling mudah nak buat, berlapar dan berdahaga. Tingkat yang kedua pula puasa ialah matanya berpuasa, mulutnya berpuasa, telinganya berpuasa,
tangannya berpuasa, kakinya berpuasa, maka sekiranya anggota badan ini melakukan perkara yang membatalkan puasa, maka batal puasanya. Batal puasanya bagi golongan salafus salih. Contoh, kalau perut berpuasa daripada makan dan minum, kalau dia makan, batal puasa. Ya. Tapi kalau mata berpuasa juga. Kalau dia melihat benda-benda yang tidak soleh, kan, melihat benda-benda yang mengurangkan puasa dia bagi kita, itu dianggap batal puasanya. Boleh faham tuan-tuan? Ya. Sekiranya kalau telinga mesti berpuasa, tak boleh dengar benda-benda yang tak senonoh. Tapi bila dia dengar orang mengumpat, dia join sekali orang mengumpat, maka sebagaimana perut batal, telinga pun menyebabkan puasa seorang tadi batal, menurut salafus salih. Ya. Kalau kaki berpuasa, dia kena pergi tempat-tempat yang elok saja. Kalau kaki tadi membawa orang yang berpuasa ke tempat yang tidak soleh, pergi ke mana? Tempat-tempat tak soleh, kan? Tempat-tempat maksiat, maka kaki telah menyebabkan batal puasa seseorang. Masya Allah. Masya Allah. Lagi apa tuan-tuan? Mulut apatah lagi. Mulut apatah lagi. Kalau perut tadi dia batal sebab makan, mulut dia akan menyebabkan batal pahala seseorang, batal puasa seseorang, hanya kerana dia berkata-kata dengan kata-kata yang keji, mengumpat, leza, bergaduh, maka menyebabkan puasa seorang tadi batal. Ini adalah mazhab salafus salih. Ya. Bagaimana Sayyidina Umar? Sayyidina Umar Al-Khattab dia menyebut, dia kata laisa siyam minasyarab wa ta'am wahdah. Ya. Sayyidina Umar kata puasa tadi bukan sekadar puasa daripada minum dan makan semata-mata. Ya. Walakin, tetapi puasa tadi minal kadhib, puasa daripada membohong, wal batil, dan perkara yang batil, wal laghwa, kan, wal laghwi, dan perkara-perkara yang sia-sia. Itu semua adalah termasuk dalam bab puasa. Kalau dilakukan puasa tadi, puasa seorang yang melakukan maksiat adalah batal di sisi salafus salih. Ya, di sisi orang generasi sahabat dan generasi tabi'in. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya melihat hukum ini, Masya Allah, terpana saya. Ya. Saya merasakan bahawa subhanallah, hebatnya golongan awal ini berpuasa. Ya, golongan awal ini sangat hebat mereka berpuasa. Mereka bukan setakat lapar dan dahaga, ya, tetapi mereka berpuasa keseluruhan anggota badan dia. Berpuasa memang Masya Allah, macam mana suasana macam tu masa tu, kan? Semua orang baik-baik betul bulan Ramadan. Ya, memang baik sungguh bulan Ramadan. Memang sungguh-sungguh akan membina takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu golongan pertama, golongan sahabat. Jadi ulama-ulama daripada golongan tersebut termasuklah Syekh Ibrahim An-Nakhai, kan? Dia menyebut dalam kitabnya, dia kata al-kadhib yufattirus shaim. Dia kata apa? Al-kadhib, orang yang bercakap dusta, pembohong, membatalkan puasanya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Macam tu juga Imam Auza'i, dia menyebut bahawa apabila seorang tadi melakukan dusta, melakukan maksiat, maka puasanya adalah batal. Ya, batal. Bayangkan tuan-tuan. Ya, ini adalah puasa dan pandangan yang pertama daripada ulama salafus salih, daripada golongan sahabi dan daripada golongan tabi'in. Ya. Tetapi alhamdulillah lah, ya, kita alhamdulillah pula, ya, saya sebut ada pandangan yang kedua yang mengatakan bahawa orang yang berpuasa apabila melakukan maksiat, ya, orang yang berpuasa dan melakukan maksiat, majoriti ulama mengatakan bahawa puasa mereka tidak batal, tetapi pahala mereka akan berkurangan. Agaknya lega lah sikit kita dengar pandangan kedua ni, kan? Pandangan pertama tadi, Masya Allah, macam tu sekali golongan salafus salih berpuasa. Ya. Golongan yang kedua kata, majoriti ulama kata puasa tidak batal, tetapi pahala puasa mereka berkurangan. Ya. Walaupun mereka melakukan dosa kecil ataupun besar. Buat dosa kecil atau dosa besar, puasa tetap puasa. Tetapi buat maksiat, tak sembahyang, tak apa semua, tak apa buat. Tapi pahala puasa berkurangan.
Baik. Kita dengar pandangan kedua ni agak-agak kita lega sikit, betul? Kita lega ya. Tetapi kita lega sebab apa? Sebab puasa kita tak batal, jadi tak payah ganti puasa. Betul macam tu kan? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, cuba kita amati juga pandangan ulama yang kedua ni tadi. Pandangan majoriti ulama ini tadi bukan sekadar mudah-mudah juga. Puan-puan kena bayang apa kesan puasa kita bila melakukan maksiat. Walaupun puasa dihukumkan tidak batal, tidak perlu qada, tetapi daripada hadis-hadis yang kita belajar, puasa tadi tidak mendapat apa-apa habuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita cuma lapar, kita cuma dahaga, tetapi hasilnya, keputusannya kosong. Sama juga. Ya? Akhirnya sama juga. Cuma kita tak perlu qada sahaja. Betul tak? Cuma kita tak perlu qada sahaja. Tetapi walaupun majoriti ulama kata puasa tidak batal, puasa tidak batal, cuma berkurang sahaja pahala puasanya. Tapi kalau kita daripada pagi sampai ke petang puasa, tetapi tak berhenti-henti mulut kita membawang daripada satu topik ke satu topik, lepas tu waktu solat pun kita tak solat, ya. Lepas tu kita pun sedap layan mata kita, tengoklah benda-benda yang tak senonoh dan tak berfaedah tu. Di mana pahala puasa kita? Ya, akhir sekali kita takut kita hanya lapar dan dahaga, sebagaimana disebut dalam banyak hadis Nabi SAW, rubba as-saim, kan? Boleh jadi orang yang berpuasa dia cuma dapat lapar dan dahaga sahaja daripada puasanya. Dalam hadis yang lain kita dah belajar sebelum ini bagaimana Rasulullah kata Allah tidak berhajat pada puasa seorang yang hanya lapar dan dahaga tetapi tidak meninggalkan kata-kata dusta dan kata-kata caci maki, kata-kata yang memaki orang lain. Allah tidak berhajat dengan pahala puasa kita. Jadi apa kesannya? Sama juga kesannya. Kita hanya dapat lapar dan dahaga, tetapi di sisi Allah tengok result 0%. Wa'iyyazubillah, kan? Wa'iyyazubillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya tertarik untuk isu yang kedua ini kita bincang dan kita fikir-fikirkan, ya. Pagi tadi saya membelik kitab Yusuf Qaradawi ni, saya nak pilih tajuk mana yang kita nak bincang. Mungkin orang boleh pilih apa hukum kita korek hidung ketika puasa. Apa hukum kita korek telinga ketika puasa? Rupa-rupanya ada satu hukum yang begitu besar artinya. Puasa tetapi melakukan maksiat. Dan bagaimana kita belajar hari ini salafus salih menghukumkan perkara ini sehingga ke tahap mampu membatalkan puasa kita, ya. Jadi puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini lebih masa lagi. Ya, minta maaf lebih masa, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Hukum yang ketiga saya akan tangguhkan pada hari Jumaat nanti insya-Allah. Semoga ada manfaat dan semoga puasa kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga puasa kita lakukan dengan penuh kefahaman dan ilmu yang tepat serta pendalilan-pendalilan yang jelas, ya. Seorang yang berilmu apabila melakukan ibadah dengan ilmu dan kefahaman tentulah berbeza dengan seorang yang melakukan satu ibadah dengan hanya kejahilan sahaja, kan? Dengan tidak tahu apa-apa, hanya mengikut-ikut sahaja, kan? Tentulah lain nilai puasanya dengan orang yang berilmu dan orang yang mempunyai kefahaman. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi dalam sesi yang lain 20 minit yuk ngaji bersama Ustazah Umi. Assalamualaikum.